apabila kita mendengar perkataan saksi, kita mungkin membayangkan seseorang yang melihat atau menyaksikan sesuatu dengan panca inderanya sendiri dan kemudiannya mampu pula berkongsi testimoni dan pengalamannya kepada yang lain akan apa yang dipersaksikannya. Kerana tanpa adanya saksi, sesuatu perkara itu belum dapat disahihkan lagi kebenarannya. Kenyataan saksi tersebut adalah sahih selama mana ia berlaku jujur dan tidak berdusta. Persoalan terbesar bagi umat manusia hari ini adalah siapakah saksi-saksi Allah yang menyaksikan kebesaran dan keesaan Allah. Selanjutnya, mampu juga menjelaskan dengan telus akan apa yang dipersaksikannya itu kepada yang lain. Para pengikut Rasul Allah sejak dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim hingga Rasulullah Muhammad, inilah yang digelar sebagai saksi-saksi Allah pada setiap zamannya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang mengimani dan menyaksikan ketauhidan Allah dan kerasulan utusannya itu dan meyakini sepenuhnya bahawa Rasul itu mampu membimbing mereka ke syurga. Saksi-saksi ini wajib membuktikan persaksian mereka dengan tunduk patuh kepada segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah yang diwahyukan melalui Rasulnya itu tadi. Seseorang yang menjadi saksi harus betul-betul menyaksikan atau menjadi saksi akan apa yang dipersaksikannya dengan cara memahami dan melihat sendiri secara faktual dan spiritual. Jika seseorang itu tidak memahami akan apa yang dipersaksikannya, maka itu adalah saksi yang batil kerana dia bersaksi atas hal yang tidak difahami. Akibatnya, hari ini ramai orang yang melafazkan kalimah syahadah tetapi tidak memahami esensinya dan terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi dan di dalam kehidupan seharian mereka. Persoalan seterusnya, untuk apakah tujuan Allah mengutus Rasul dan saksi-saksinya ini di atas muka bumi? Jika ditelusuri, setiap Rasul yang diutusnya pasti akan membicarakan tentang satu perkara yang utama, iaitu kedatangan kerajaan Allah, atau lebih sinonim sebagai Darussalam ataupun Jerusalem. Kedua-duanya memberi makna yang sama. Dar bermaksud tempat, manakala salam bermaksud sejahtera. Secara harfiahnya, ia bermaksud tempat sejahtera. Rasulullah Musa membebaskan Bani Israel yang beriman dan mengumpulkan saksi-saksinya itu untuk membangunkan Jerusalem satu. Dan Rasulullah Isa juga berjaya membangunkan kerajaan syurga di muka bumi ini yang pula diberi nama Jerusalem II. Manakala Rasulullah Muhammad berjaya mencetuskan revolusi dari peradaban jahiliah ke peradaban yang agung di tanah Arab pada zamannya dan dikenali sebagai Madinah. Jelas sekali perjuangan Rasul-Rasul Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangunkan sistem kehidupan yang sejahtera Islam di atas muka bumi ini. Seperti yang ditegaskannya di dalam surat At-Taubah ayat 33 berikut ini. Akhir kata, mari kita bertanya kepada diri sendiri, adakah ucapan persaksian dua kalimah syahadah kita selama ini cukup atau sekadar dibatasi ucapan? Kerana sebagai saksi-saksi sejati yang menyaksikan pasti akan mampu untuk berkongsi testimoni dan pengalamannya kepada yang lain akan apa yang dipersaksikannya. Itulah bukti bahawa kita benar-benar melihat dan memahami secara faktual dan spiritual akan persaksian yang kita ucapkan.